Jadinya, ya, malam ini kita cuba mengenali tentang penerang ringkas berkenaan dengan konsep dosa besar dalam Islam. Dan dengan kita mengambil rangkuman perbahasan para ulama tentang dosa-dosa besar ini, ya, apakah dosa besar, seperti mana pada minggu lalu saya pun dah bagi tahu, ya, dah terangkan pada tuan-tuan tentang dosa-dosa besar ini, tentang pembahagiannya. Adakah semua dosa itu sama? Ya? Adakah dosa minum arak dengan dosa buang sampah di merata-rata tempat, adakah sama dosanya itu? Ya? Adakah dosa orang yang memfitnah orang lain dengan dosa dia pergi memusnahkan tumbuhan, sama ke dosanya? Jadi itu, ya, tentang pembagian dosa. Rupa-rupanya tak sama, ya, tak sama. Dia ada dosa-dosa besar, dia ada dosa-dosa kecil, ya, tak sama. Dan cara untuk menghapuskan dosa besar dan juga dosa-dosa kecil pun tak sama. Jadi kalau selama ni kita anggap bahawa dosa itu sama saja, baik dosa fitnah orang, dosa bunuh orang, dosa minum arak, sama je dengan dosa kita mengumpat, dosa kita buang sampah, dosa kita merosakkan harta benda. Kalau kita anggap itu sama, dia tak sama. Ya. Jadi dalam bab yang hari ini, malam ni, kita nak tengok tentang konsep dosa besar dalam Islam dengan mengambil rangkuman perbahasan ulama berserta dengan pengenalan kepada kitab Al-Kabair ini, karangan Imam Az-Zahabi, seorang ulama hadis. Jadi mudah-mudahan maklumat berikut ni akan memberi manfaat pada kita, insya-Allah. Ya, kita tengok tentang maksud dosa besar itu sendiri. Maksud dia. Jadi ulama ni dia berbeza pandangan. Dia terdapat khilaf. Dia sebut khilaf itu perbezaan pandangan. Jadi bila tersebut tentang perbezaan pandangan, dia tidaklah membawa kepada sesiapa yang bercanggah dengan pandangan tertentu. Imam A kata boleh, Imam B kata tak boleh. Imam C kata ikutlah, boleh boleh, tak boleh boleh lah. Ya. Jadi bila ada dua pandangan perbezaan, seorang kata boleh, seorang kata tak boleh, jadi dia tidak jatuh kepada perkara akidah. Ini beza pandangan. Yang berbeza ni pula para alim ulama, bukan kita yang pandai-pandai kata tadi, ya. Para alim ulama yang mengupas dan mengkaji isu tertentu dari sudut ilmiah, akademik. Jadinya dia atas itu dia berijtihad bahawa benda ni boleh. Yang ulama seorang kata tak boleh. Tak. Jadi bila benda ni berlaku perbezaan pandangan antara ulama, tidaklah ia membawa perkara akidah. Tak gugur iman. Kalau orang ni dia kata dia sokong ulama yang kata boleh. Tidak gugur imannya orang yang menyokong kata tak boleh. Itu benda khilaf. Ya? Biasanya perkara-perkara yang berlaku perbezaan pandangan, dia melibatkan perkara-perkara fiqh. Kadang-kadang perkara-perkara sirah. Tak? Sirah para anbiya, contoh kata. Ada kata makam Nabi Adam dekat sini, ada kata makam Nabi Adam dekat sini. Jadi tidak melibatkan akidah pun. Ya? Sama juga dengan perkara fiqh. Dalam bab pembayaran zakat, dalam pandangan Imam Syafi'i kata kena bayar ikut beras ataupun makanan ruji negara tersebut. Imam Hanafi kata tak ada, bayar ikut duit boleh guna duit tak. Jadi ini perbezaan pandangan. Jadi kalau perbezaan pandangan, makanya tidaklah melibatkan perkara akidah. Janganlah pula kita kata orang yang pegang pandangan ni tak betul, ya, sesat, tak jadi. Jadi kalau orang tu dia seorang yang berilmu, kalau dia tahu ini perkara khilaf, dia tahu ini perkara perbezaan pandangan ulama, maka dia akan meraihkan, dia akan mendamaikan, ya. Walaupun dia kata dia pegang pada perkara yang tak boleh, yang seorang lagi pegang kata perkara yang boleh, dan cek-cek tengok, ini perbezaan pandangan, bukan perkara yang stick, yang dah orang kata apa, hukum-hukum qat'i yang telah diputuskan dalam Al-Quran, ya. Contoh minum arak dah sebut haram dalam Quran, tak jadi pula kata kalau dia minum segelas tak haram, ya, ataupun dia minum kata tak mabuk tak haram.
Ya, dia tak jadi macam tu. Kan? Jadi dalil qat'i ni lah. Tu kita kena sebab tu dalam bab maksud dosa besar pun ulama pun berbeza pandangan. Ya, tentang maksud dosa besar. Jadinya ya, antara ulama yang berbeza pandangan seperti mana yang dinyatakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan dalam kitabnya Fathul Bari. Fathul Bari ini dia kata dia menterjemahkan kitab Imam Bukhari itu, Sahih Bukhari, yang antaranya kata Imam Asqalani ini dalam dinukilkan dalam kitab di Fathul Bari, dia kata antara ulama yang beri pandangan tentang dosa besar ini Imam Ar-Rafi'i. Kan, Imam Rafi'i ini dalam kitabnya Asy-Syarhul Kabir, Syarah Kabir, dia mengatakan bahawa dosa besar ialah dosa yang mewajibkan hukuman had. Apa itu hukuman had? Jamak dia hudud. Ya, hukuman hudud. Jadi dosa-dosa besar ini ialah perkara-perkara yang menyebabkan orang ini dikenakan hukuman had ataupun hudud. Ya. Apa itu hukuman hudud? Antaranya ialah pembahagian-pembahagiannya, antaranya dosa berzina. Ya, yang telah ditetapkan berapa kadar bilangannya, kena sebatannya, kena 100 sebatan. Kalau yang dah kahwin kena rejam. Ya. Kemudian dosa qazaf. Qazaf ini menuduh seorang wanita yang suci, wanita yang baik melakukan zina. Tuduhan. Qazaf ini berbentuk tuduhan. Jadi bila sebut berbentuk tuduhan, dia kena perlu buktikan. Bila kena perlu buktikan dalam Islam, dia berpegang kepada 4 orang saksi. Jadi bila 4 orang saksi ini menjadi pertikaian. Mana nak cari? Okey, kalau tak ada cari, kau diam sudah. Sebab ini dosa dia dengan Tuhan. Ya. Kalau dalam bab suami isteri, suami menuduh isterinya curang, ataupun isterinya berzina dengan orang lain, itu dipanggil li'an. Ya, tuduhan suami terhadap isterinya pun kena bukti. Mana ada bukti? Jadi kalau tak ada bukti, suami dia kena bersumpah. Ya, bersumpah. Lebih kurang 3 kali. Sumpah kali ketiga itu sumpah yang terakhir lah. Suami itu dia kata, contoh dia bersumpah mengatakan bahawa dia menuduh isterinya itu berzina. Sumpah yang terakhir mengatakan kalau tuduhan aku tak betul, laknat ke atas aku. Begitu juga isteri dia. Dia kata tak, saya tak buat benda ni. Dia pun kena sumpah. Sumpah yang terakhir, kalau sumpah yang terakhir itu, dia kata sekiranya dia tak buat benda ni, kalau dia tak buat benda, sekiranya dia buat benda ni, laknat ke atas dia. Ya, maka bila berlaku li'an ini, berlakulah penceraian. Ya. Jadi penceraian ini pandangan ulama sebut dijatuh pada talak 3 terus. Sekali lagi dah, sebab suami dah hilang kepercayaan kepada isterinya. Ya. Itu berat. Jadi sebab tu jangan main-main. Ya. Dalam bab menuduh, Islam sebut dia ada ni. Sekiranya kita tak boleh bawa, itu urusan dia dengan Allah SWT, ya, dan juga kau jawab hadapan Allah nanti. Kan? Itu panduan dia. Jadi dalam bab hukum hudud ni dia very detail. Sebab tu dia nama Rasulullah, ya, orang yang sahabat, kan, ada yang melakukan perbuatan zina ini, dia buat pengakuan. Dia mengaku depan Rasulullah, ya Rasulullah, seperti mana Ma'is, nama seorang sahabat, nama dia Ma'is, dia jumpa Rasulullah, ya Rasulullah qad zanaitu, ya Rasulullah sebenarnya aku telah berzina. Kau ni betul tak betul ni Ma'is? Kau ni gila, mabuk kau. Baliklah mengarut kau ni. Tak, betul Rasulullah, aku telah berzina. Engkau sedar tak kau cakap apa ni? Engkau ni, kau faham tak apa yang kau cakap ni? Kau ni tak betul, kau dah balik. Jadi maksudnya Rasulullah cuba menolak. Bukan terima. Sampai dia mengaku, sungguh Rasulullah, aku nak tebus dosa kau ni. Aku telah berzina. Okey, pengakuan dia betul, baru jalankan. Itu atas pengakuan dia. Sama juga dengan seorang wanita yang jumpa Rasulullah. Dia kata dia telah berzina. Kalau kau ni berzina apa? Macam ni tak ada apa tanda pun tak ada kan. Maka tak apa. Pulang pergi baliklah dululah.
Dia datang berapa lama, dia datang dekat dia dah mengandung, dah sah dia mengandung. Kan? Dia mengaku lagi, kata, ya Rasulullah aku berzina. Kan? Dia kata, yelah kalau ni pun tunggu habis dulu lah, kau dah salin nanti kau datang balik lah. Jadi seolah-olah macam, sebab dia berdosa peribadi lah. Kan? Tapi dia tak boleh lah, sebab dia kata salah benda tu kan. Dia bila melahirkan, dia datang balik, jumpa lagi. Kan? Dia kata, aku dah lahirkan dia, ni anak dia lahir dah pun. Tunggu kau habis pantang dulu lah. Nah, jadi pertudahannya atas pengakuan itu. Ya, atas pengakuan itu sendiri. Sebab tu dalam Islam, dia kena datangkan 4 saksi. Kalau tak boleh, tak ada pengakuan, datang 4 saksi. Kalau tak boleh, teknikal. Dari segi teknikal tak boleh, utusan dengan Allah SWT. Ya. Jadi itu dia punya cara dia. Sebab dosa ini pertama dosa peribadi dia. Kan? Jadi kau jawab depan Allah lah kalau bertipu tak. Ni. Yang ketiganya, dosa yang melibatkan hudud juga ialah murtad. Ya, orang yang keluar daripada Islam, maka dihukum bunuh dia. Kemudian juga dikenakan hudud adalah dalam bab minum arak. Dia rotan dia. Ya, dia rotan dia disebat 80 kali sebatan. Ya. Kemudian laba lagi, dosa yang dikenakan hudud, burah. Iaitu pemberontak. Orang yang cuba menjatuhkan pemerintah. Juga termasuk dalam bab, ya, burah ini dalam bab hudud. Hukumnya ialah hukuman bunuh. Ya. Yang ini buat orang yang memberontak. Kan? Contoh macam dulu kita yang isu dulu, isu Al-Ma'unah dulu. Kan? Yang pergi berlatih kat Bukit Jenalik tu. Pergi curi senjata dalam tu. Maka mereka ni tuduh sebagai burah memberontak untuk menjatuhkan yang di Pertuan Agong. Maka hukuman bunuh. Kan? Kemudian samun. Samun ni pun bagai-bagai. Ya. Nah, ya, dan juga curi, potong tangan, as-sariq was-sariqu yaqta'a faqta'u aydiyahuma. Orang lelaki yang mencuri, orang perempuan yang mencuri dipotong tangannya. Ini kesalahan-kesalahan yang masukkan hudud. Jadi ulama menetapkan bahawa dosa-dosa besar ini ialah dosa-dosa yang dikenakan had ataupun hukuman hudud ke atas mereka. Ini kata Imam Ar-Rafi'i lah dalam kitab dia Syarah Al-Kabir. Ada juga yang berpandangan menyatakan ia adalah dosa yang diiringi balasan buruk kepada pelakunya berdalilkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dia tak dikenakan hudud, tapi dia termasuk dalam bab dosa besar. Antaranya apa? Orang yang meninggalkan solat fardu, orang yang menderhaka kepada ibu dan bapa, orang yang memutuskan silaturahim. Dia tak masuk dalam bab hudud. Takkan putuskan silaturahim pun kena hukum hudud kot, kena hukum bunuh pula kan. Takkan menderhaka kepada ibu bapa kena sebat 80 kali pula. Dia tak masuk, tapi dia tak dikenakan hudud, tetapi dia termasuk dalam dosa-dosa besar sebab disebut dalam Quran, disebut dalam hadis. Juga termasuklah dalam dosa-dosa besar. Ini pandangannya, pandangan Imam Rafi'i tadi. Pandangan yang serupa turut disebutkan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi dan juga Imam Al-Baghawi dalam kitabnya At-Tahzib. Ini pandangan ini dipersetujui ya, oleh Imam Rafi'i tadi. Pandangan dia disokong oleh ulama-ulama juga, antaranya Imam Al-Mawardi dan juga Imam Al-Baghawi. Itu yang pertama. Pandangan yang kedua pula, kata Imam Ibnu Abdissalam, ya, dosa-dosa besar ini ialah dosa yang membuatkan pelakunya menjadi hina. Menurut beliau lagi, ada pandangan yang menyatakan dosa besar ialah dosa yang disertakan dengan balasan buruk dan laknat. Sama jugalah. Cumanya dia meletakkan bahawa orang yang buat dosa besar ini perbuatan yang hina. Ya. Tapi kalau akhir zaman ni tak pelik juga. Kan? Kadang-kadang orang yang buat dosa-dosa besar ni disanjung pula. Ya. Mengaku telah terlanjur berzina apa semua dah. Mungkin sebab dia ni selebriti dan sebagainya, maka orang tengok tak ada apa-apa pun. Ya. Ataupun orang yang buat kesalahan rasuah. Kan? Jadi sebabkan dia ada nama, dia ada ni, orang tengok tak ada apa-apa pun. Dah sudah terbalik dah akhir zaman dah. Sebab tu Allah juga sebut, akhir zaman nanti ni dunia Nabi dah terbalik dah. Bukan terbalik macam mana? Orang yang benar dikatakan penipu, orang yang menipu dikatakan benar.
Ya, orang yang jujur dikatakan khianat, orang yang khianat dikatakan jujur. Ini akhir zaman, kan? Kita dah sebut dalam kitab kiamat tu yang kita baca dulu tu, kan? Itu akhir zaman dia. Ini pandangan Imam Abdul Salam. Ya, dia kata orang yang buat dosa ni, dia itu dosa besar yang mana pelakunya jadi hina. Pandangan yang ketiga pula mengatakan Imam Ibn Salah. Ibn Salah ni dia kata ada beberapa tanda yang menunjukkan suatu dosa termasuk daripada dosa besar, iaitu yang pertamanya mewajibkan hukuman had, hukuman hudud tadilah, sama dengan pandangan Imam Ar-Rafi'i tadi tu. Dosa-dosa besar ni ialah dosa-dosa yang dikenakan hukuman hudud. Kemudian janji buruk, al-wa'id, dia ada al-wa'du wal-wa'id. Al-wa'du janji baik, al-wa'id janji buruk. Orang yang mana melakukan amalan sedemikian dijanjikan balasan syurga bagi dia, itu jadi al-wa'du. Orang yang buat maksiat, dosa-dosa macam ni dijanjikan neraka bagi dia, ini al-wa'id, janji buruk dengan balasan neraka, menerusi dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Sama juga, jadi ditentukan oleh dalil Quran dan As-Sunnah tadi. Dia bukan hanya sekadar kenakan hukuman hudud, tetapi juga dosa yang melibatkan yang mana disebut oleh dalam Quran dan juga hadis bahawa ini juga dosa. Saya sebut tadi seperti menderhaka pada ibu bapa, orang yang memfitnah orang, jadi termasuk. Jadi dosa yang macam ni, yang dibuat dosa besar, apa akibat dia ni? Yang mana pelakunya, orang yang mana melakukan dosa besar, dia menjadi fasik dan dilaknat. Orang yang fasik ini, dia tak layak untuk menjadi wali, tak layak diterima kesaksiannya sampai bila-bila. Sebab tu berhati-hati, kita risau. Menuduh seseorang itu, contoh kata dalam bab qazaf khususnya, dalam isu qazaf kan, tuduhan tanpa bukti, kita bimbang, takut-takut kita orang yang dituduh itu dia tak buat benda tu patah balik kena pada kita, macam boomerang, baling ke depan dia patah balik, jadinya dia akan menyebabkan orang yang membuat tuduhan tadi, dia ni masuk dalam kategori orang yang fasik. Orang yang fasik ini kesaksiannya tidak diterima, nak jadi wali nikah pun tak boleh, sampai bila? Sampai bila-bila. Itu kita bimbang. Jadi, dia melibatkan, maksudnya bukanlah, bila sebut jadi fasik tu, benda tak ada apa-apa, tak. Rupanya ada apa-apa. Dia beri kesan rupanya. Kemudian, kata Ismail Al-Qadi, dia meriwayatkan sebuah hadis yang mengandungi Ibnu Lahiyah dalam sanadnya, daripada Abu Sa'id, baginda Nabi SAW bersabda, Al-kabairu kullu zambin adkhala sahibahu an-nara. Artinya, dosa-dosa besar ialah setiap dosa yang menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Ini dosa-dosa besar. Sebab dosa besar saya sebut tadi, dia tidak terhapus dengan cara kita mengambil wuduk. Bila kita ambil wuduk, gugur dosa-dosa kita tak? Jadi kita duk bayang bila sebut dalam kitab pun sebut, dalam hadis pun sebut, sebab Rasulullah sebut pada para sahabat, orang yang berwuduk ni, Rasulullah ambil, ada orang yang menjaga solat fardu 5 waktu ini, dia ini ibarat Rasulullah ambil satu ranting daun-daun kering, Rasulullah goncang di hadapan para sahabat, dan daun tu gugur. Jadinya sahabat tengok, Rasulullah buat apa? Rasulullah buat ni, ambil ranting yang ada daun-daun kering, Rasulullah goncang-goncang di sahabat, kemudian daun tu berguguran. Jadi Rasulullah tanya, kau tahu tak apa benda kau buat ni? Tak tahu. Kau goncang ni, dapat jatuh lah, nampak daun jatuh lah, apa je ni? Inilah ibaratnya orang yang menjaga solatnya. Orang yang menjaga solatnya, menjaga wuduknya dengan sempurna, maka dosanya gugur seperti gugurnya daun-daun kering ini. Jadi, adakah maksud dosa di sini termasuk dosa membunuh orang, dosa minum arak, dosa fitnah orang? Dia tak termasuk. Yang Rasulullah sebut ialah dosa-dosa kecil.
Kadang-kadang kita ada buat dosa sekecil, tengok perempuan cantik, perempuan ni garang, gerang nak tengok. Kan? Tengok dengan pandangan nafsu, dosa. Ya. Ataupun kita ni bersangka buruk kat orang. Tengok dia naik motor pergi, tengok lalu depan masjid, tengok dia boleh tak singgah tu tengok tu. Mana dia nak pergi ni kan? Dah sangka buruk kat orang, padahal kawan tu ada benda penting yang dia nak buat. Kan? Dia terpaksa kejar sebab sakit dan sebagainya, kita bersangka buruk pada orang kan. Jadi benda ni yang akan gugur. Bila mana kita mengambil wuduk, bila mana kita bersedekah, bila mana kita solat sunat. Tapi benda dosa sebesar dia tak gugur dengan cara begini. Ya, ni Rasulullah sebut tadi. Orang yang al-kabair itu dosa-dosa besar ialah dosa yang menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Ya, jadi dia perlu kepada taubat tadilah. Ya. Kemudian Ibn Hajar al-Asqalani menyatakan ta'rifan al-Qurtubi. Imam al-Qurtubi dalam kitab Al-Mufhim sebagai penjelasan terbaik dalam menghuraikan maksud dosa besar. Jadi Imam Ibn Hajar ni dia seorang ulama pun, walaupun dia seorang ulama yang hebat, tapi dalam bab menukilkan maksud dosa besar, dia ambil pandangan ulama lain, iaitu Imam Al-Qurtubi, ulama juga. Ya, bukan dia menggunakan ijtihad dia tak. Dalam bab menghuraikan tentang dosa besar, dia kata huraian Imam Al-Qurtubi ni yang terbaik. Ya, dalam kitab Al-Mufhim. Apa katanya Imam Qurtubi sebut apa? Dosa besar itu ialah setiap dosa yang disertai nas Al-Quran, yakni dalil-dalil Al-Quran. Ya, seperti saya sebut tadi, as-sariqu was-sariqu faqta'u aydiyahuma. Itu dalil dari Al-Quran tu. Ya, dalil daripada Al-Quran, dalil daripada sunnah dan juga ijma'. Ijma' ni apa? Kesepakatan para ulama'. Ya, kesepakatan para ulama' bahawa ya, sesuatu perkara itu ialah dosa besar. Ulama berijtihad, ya, meletakkan. Contoh, kalau zaman dulu mana ada dadah, mana ada cerita pasal pokok air ketum yang telah diubah suai lah. Tak, kalau air ketum yang pure tu boleh ni lagi lah. Tapi yang telah orang kata telah diubah suai. Ya, dadah lagi tengok contoh mudah dadah tak. Jadi ini nak datang nak kata haram ni, kan? Mana ada dadah dalam Quran sebut? Dalam hadis pun tak sebut saya dadah tak. Jadi macam mana kata dadah boleh jadi haram? Jadi ini tentang ijma' ulama'. Dia datang, dia ambil perbandingan, dia kiaskan dengan perkara lain. Kalau arak itu menghilangkan akal, dadah juga menghilangkan akal. Tak? Tapi dalam arak itu memberi mudarat pada pelaku dia, dadah juga memberi mudarat pada pelaku dia. Kalau orang yang minum arak juga memudaratkan orang lain, ya, buat bising lah, langgar orang, langgar mati lah, buat kereta dengan mabuk, ya, dadah juga demikian memberi mudarat pada orang lain. Itu kiasan. Maka ulama pun sepakat bahawasanya dadah juga haram, kan? Walaupun tidak disebut dalil dalam Quran dan juga dalam hadis. Ini panggil ijma', kesepakatan para ulama'. Walaupun dadah tu memang ada dalam ubat-ubatan tak, memang ada dadah, tapi itu yang terkawal, kan? Jadi yang mana sebab tu disebut, ya, orang ini bukan dia ambil dadah, tapi dia gunakan penyalahgunaan dadah. Penyalahgunaan dadah. Bukan dadah tu tak bagus, tapi dia salah guna. Ya, itu menyebabkan kenapa dadah itu haram. Ya, jadinya setiap dosa yang disertai dengan nas Al-Quran, sunnah, yakni hadis dan juga ijma' ulama', kesepakatan para ulama' bahawa ia adalah dosa besar dan dijanjikan hukuman yang berat. Ya, pelakunya dijanjikan hukuman berat, hukuman had, hudud, ataupun sangat diingkari. Maka sangat ditegah, jangan buat benda ni lah. Jangan buat. Okey, itu tentang pengertian dosa besar menurut pandangan ulama'. Jadi ulama' ni dia berbeza pandangan. Tapi dia tetap menjurus mengatakan bahawa dosa besar itu tetap dosa yang dilaknati lah. Tetap dosa yang menyebabkan masuk neraka. Tak ada pula ulama' sebut walaupun dia buat dosa besar tapi dia tetap masuk syurga. Tak ada sebut lagi. Semua sepakat. Dosa besar membawa kepada neraka. Nah, yang kita taubat tu itu bab lain. Ini cerita pelakunya yang mengekalkan dosa tadi.
Okey, kemudian tengok pula pada bilangan dosa besar ini. Kan? Sebab dosa besar ni saya sebut tadi, adakah semua dosa besar? Tak semua dosa besar. Adakah semua dikira sebagai dosa kecil? Tak juga. Jadi dia ada pembahagian dia. Ini dosa besar, ini dosa kecil. Jadi berapa banyak dosa besar ni? Kan? Kalau kita kata tadi dosa besar minyak ni berapa banyak? Jadi banyak dalil yang menyebutkan dosa besar tanpa mengkhususkan bilangannya. Ya? Ramai daripada kalangan sahabat yang turut menyatakan jenis-jenis dosa besar. Ada orang berkata kepada Ibnu Abbas, dosa besar itu ada 7. Dan ada sahabat kata 7 dosa besar. Kemudian Ibnu Abbas menjawab, bahkan dosa besar itu hampir mencecah 70. Banyak pula 70. Tak, ada kata 7, ada kan Ibn Abbas kata 70. Kemudian diriwayatkan daripada Ibnu Umar, anak kepada Sayyidina Umar, ini Abdullah bin Umar, katanya dosa-dosa besar ada 9. Iaitu pertamanya membunuh jiwa, bunuh orang. Yang keduanya memakan riba. Ketiga, memakan harta anak yatim. Keempat, menuduh perempuan yang sudah berkahwin dengan tuduhan zina, qazaf tadi itu. Kelima, penyaksian palsu. Penyaksian palsu ini bukan hanya berlaku dalam mahkamah. Penyaksian palsu juga di luar mahkamah pun sama. Orang ni jual barang kurang baik, dia pakat dengan kawan dia sebab dia tahu si orang ni nak beli. Maka dia pakat, kawan dia pun buat tak kenal orang yang menjual. Dia makan tengok, barang ni bagus. Barang ni bagus, saya dah beli dah benda ni, dah memang baik ni kan, barang. Jadi orang yang tengok ni dia terpengaruh dengan orang yang tukang kempen tadi tu. Padahal barang tu tak bagus pun. Dia pun orangnya sebab dia tengok atas promosi orang ni tadi, dia pun beli. Beli-beli rupanya barang tu pada tak kualiti pun. Jadi benda ni sebenarnya tuan banyak berlaku dalam mana? Yang penyaksian palsu. Bukan hanya dalam mahkamah saja, itu satu hal lain. Dalam, orang kata apa, dalam jual beli internet pun sama tak? Kita tengok dekat dia punya view tu. Ramai yang kata bagus, ramai yang kata bagus, tengok view tinggi tak? Ada yang betul, ada yang tak betul. Kan? Jadi ini juga penyaksian palsu dah. Dia beri penyaksian palsu itu ialah dia mengatakan perkara itu sebagai perkara yang baik, rupanya tak baik pun. Kemudian apalagi seterusnya, derhaka kepada kedua-dua ibu bapa. Ini juga dosa besar. Kemudian lari dari medan perang. Orang lain bakat bagi perang, dia lari. Lari pada medan perang ni, hukumannya pun bunuh. Jadinya mereka yang mana ketika sahabat-sahabat lain pergi berjuang, dia boleh lari pula kan. Juga termasuk dosa besar ini sihir. Sihir ini kalau zaman Imam Bukhari dulu, ahli sihir ini dibunuh dengan cara tak salah saya lah, dibunuh dengan cara dibakar. Kan? Jadinya tok-tok bomong, tok-tok pawang yang mana orang pergi hantar santau kat orang ni, pergi hantar tanam depan kedai dia bagi tak laku, buat bagi pecah belah rumah tangga orang, guna sihir pemisah. Kan? Jadi jika dibuktikan dia ni memang betul mengamalkan benda ni, maka hukuman dia bunuh. Kan? Ahli sihir. Dan jadi yang kemudian apalagi dosa besar ini, mencabuli kehormatan. Mencabuli kehormatan siapa? Mencabuli kehormatan Baitullahil Haram. Iaitu berbagai-bagai cara lah. Ini kata Ibnu Umar, dosa-dosa besar. Imam Muslim menyebutkan sejumlah dosa-dosa besar dalam kitabnya Sahih Muslim. Jadi apa yang dinukilkan oleh Ibnu Umar tadi telah disebut, telah diambil oleh Imam Muslim tadi, dia bubuh dalam kitab dia. Maka ulama berbeza pandangan tentang bilangan dosa-dosa besar melihat kepada dalil-dalil yang menyatakannya. Sebab tadi Ibnu Abbas kata 70. Dari Ibnu Umar dia kata ada 9. Ada sahabat sebut 7. Jadi bilangan itu banyak-banyak lah.
kan berbeza pandangan lah. Jadi bila berbeza pandangan, jangan kita sampai peringkat orang kata apa, nak menyesat orang pula kan, sebab ini benda khilaf. Ya, benda pandangan, beza pandangan je pun. Yang benda yang tak boleh kita berkhilaf, yang menyebabkan gugurnya akidah, menyebabkan sesat, ialah bila kita ini berkhilaf tentang kewujudan Allah. Ya, Tuhan tu ada berapa? Oh, pandangan ni kata Tuhan ni ada satu. Pandangan ni kata Tuhan ni ada tiga. Saya nak pegang yang tiga lah. Jangan ada sesat pula. Sesat lah tu. Dalam perkara akidah tidak ada khilaf. Kan? Dalam bab lain boleh ada khilaf. Boleh ada perbezaan pandangan. Dalam bab akidah tak ada. Saya rasa Tuhan tu ada dua lah. Jadi tak ada. Itu boleh menyebabkan gugurnya akidah. Kan? Dalam bab tauhid, dalam bab akidah. Saya percaya ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad. Itu pun juga menyebabkan boleh gugur akidah. Ya? Dalam bab akidah, dia tak ada beza pandangan. Kalau dalam Quran dah sebut Rasulullah sebagai penutup segala Nabi, habislah. Tak ada lagi Nabi-Nabi selepas Rasulullah. Kan? Jadi tak ada pula kata beza pandangan pula. Ada lagi Nabi, tak ada dah. Ya? Sebab Rasulullah dah tutup. Rasulullah kata apa? Kalau ada lagi Nabi selepas aku, maka Umar lah yang akan menjadi Nabi. Ya. Jadi Rasulullah dah tutup siap. Maksudnya, kalau ada Nabi, Umar lah. Tapi adakah Umar jadi Nabi? Tak jadi pun. Kan? Jadi, selain daripada Umar tu bohong kan? Jadi Rasulullah dah tutup siap dah. Menurut Imam Al-Qurtubi ni, banyak hadis sahih dan juga hadis hasan yang menyenaraikan dosa-dosa besar. Namun tidak bermaksud menghadkan bilangannya. Ya, daripada hadis-hadis Nabi ini banyak disebutkan tentang bilangan dosa-dosa besar ini. Tapi bilangan itu tidak tertentu pada bilangan-bilangan tertentu. Tetapi sebahagian dosa besar yang lebih besar daripada yang lain. Rasulullah sebut tak? Rasulullah pernah beritahu, kita pun dah baca dah hadis tu. Tahukah kamu dosa besar yang paling besar? Dosa besar. Dah lah dosa besar. Paling besar pula tu. Ya, contohnya apa? Syirik. Ialah dosa besar yang paling besar. Ya. Kemudian selepas syirik apa? Selepas syirik ini menderhaka ibu bapa, ya, memfitnah orang, ya, termasuk dosa besar yang paling besar ni. Jadi dia tak selesai dengan cara bertaubat sajalah. Ya. Kemudian putus harapan, ya, daripada rahmat Allah. Taqnatu min rahmatillah. Orang yang putus harapan. Jadi orang yang bunuh diri ini termasuk dalam dosa besar. Ya. Waktu kita risau hari ni, kadang-kadang lagu-lagu pun kan duk cerita pasal, duk sebut pasal bunuh diri kan, nak bunuh diri, risau lirik lagu ni. Yang mendengar ni budak-budak ni lah. Jadi dia nampak benda yang cukup normal dah. Seolah-olah bunuh diri tu benda biasa. Ya. Bunuh diri ini yang buat ni orang bukan Islam je. Ya, sebab dia dah hilang kepercayaan dengan takdir, dia dah putus harapan, dia tak dapat, dia bunuh diri. Tapi hari ini orang Islam pun ada buat benda-benda macam ni. Kan? Ini malah faktor kejahilan, tapi jangan melampau sangat jahilnya itu. Jauh sangat daripada agama kan. Sampai peringkat macam ni, putus harapan dengan rahmat Allah. Taqnatu min rahmatillah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar, ya, qul li ibadiyallazina asrafuna ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai Muhammad, engkau bagi tahu pada hamba-hamba aku yang melakukan, ya, dosa-dosa besar ni, ya, yang melampaui batas, yang buat dosa yang melampaui batas, dosa besar lah. Walaupun dia buat dosa-dosa besar, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah dia berputus asa daripada rahmat Allah. Jangan dia putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Ta'ala akan ampunkan semua dosa dia dengan syarat dia bertaubat. Itu kita sebut tadi, walaupun kita duk sebut tentang dosa besar, tapi bukanlah dosa besar ini tidak ada penyelesaian. Tak boleh selesai boleh dengan cara bertaubat. Dan saya juga sebut, taubat itu tengoklah ke dosa kita dengan Allah ke dosa kita dengan makhluk, dengan manusia. Dosa dengan Allah cukuplah 3. Kalau dosa dengan makhluk tambah lagi 1 jadi 4. Ya, jadi itu bukanlah tidak boleh diampun kan. Ya.
Ni kemudian orang yang putus harapan daripada Allah juga termasuk dalam dosa besar. Dan diikuti dengan dosa-dosa besar lain yang memenuhi kriterianya. Oleh itu, setiap dosa yang dijanjikan syarak dengan siksaan yang berat dan keras atau besar mudaratnya, maka ia adalah dosa besar dan selainnya ialah dosa kecil. Ya, disebut dalam peristiwa Isra' dan Miraj, setelah jumpa orang macam ni tak? Ya, makanya apa hukumannya? Orang yang memakan riba, orang yang menzalimi anak-anak yatim, orang yang mengambil hak orang, merampas hak orang. Ya, ini semua dosa besar ini, makanya ditunjukkan akibatnya apa. Ya, orang yang dosa besar juga disebutkan dalam hadis sebagai orang yang tidak memiliki iman yang sempurna. Maksudnya iman dia ni masalah, bukan dia tak ada iman. Dia ada iman, tapi imannya itu bermasalah. Iaitu semayang, dia semayang. Dalam masa yang sama, dia juga melakukan dosa. Dia semayang, jaga semayang. Quran dia jaga. Dalam masa yang sama, mulut dia tak jaga. Semayang jaga, Quran baca, mulut tak jaga tak. Jadi inilah. Bukan dia ni tak beriman. Dia ada iman, tapi tak sempurna. Maksudnya bila iman tak sempurna ni ada kecacatan. Jadi kualiti tu tak ada lah. Kualiti sebagai seorang mukmin tu tak ada lah. Ya, dia orang Islam tapi buat dosa tadi tak sempurna. Jadi kualiti tu tak ada. Jadi bila tidak ada kualiti ini, maka dia tak mencapai piawaian yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Iaitu inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling bertakwa dalam kalangan, sungguhnya orang yang paling mulia, ya, di sisi Allah SWT ialah orang yang paling bertakwa. Jadi piawaian ni dia tak ada. Jadi bila dia tak mencapai piawaian takwa, maka untuk masuk syurga tu susah sikit lah. Sebab orang yang bertakwa ni bukan dikira banyaknya amalan. Ya, darjat ketakwaan itu menunjukkan dengan kita banyak ibadah, hati kita makin cantik. Dengan kita menjaga ibadah, lidah kita makin terjaga. Ya, dengan kita menjaga, dengan kita melakukan ibadah, ya, kita punya amalan-amalan kita semuanya bagus. Dengan kita menjaga ibadah, hubungan kita dengan Allah, manusia makin mengasihi kita. Jadi adalah mencapai darjat ketakwaan tu. Tapi bila mana seorang itu ibadah dia buat, tapi dalam masa yang sama orang pun benci dengan dia. Bukan pasal benci dia beribadah, benci dengan sikap dan perangai dia. Jadi bila benci dengan sikap dan perangai, bermakna hati dia ada masalah. Sebab Rasulullah beritahu dah, kan? Orang yang mana hatinya cantik, maka dia akan menghasilkan tindak balas yang baik. Orang yang hatinya bermasalah, dia akan menunjukkan satu tindak balas yang tak baik. Walaupun diri dia sempurna, wajahnya cantik, tapi disebabkan hatinya tak cantik, maka dia menghasilkan satu tindak balas yang tak baik. Wajah cantik, muka macam muka orang soleh, rupanya mulut jahat. Ya, mengata orang, fitnah orang, menghina orang, mengherdik orang, mempeli orang. Ini orang bahaya. Kau tengok dia macam tu, jangan dekat. Jangan buat kawan orang macam ni. Nah, ada orang yang dapat sempurna bagus, tapi rupanya ya, jadi suka ambil hak orang. Kan? Jadinya tengok. Jadi rupanya bukanlah bermakna orang yang mulia si Allah tu hanya rupa paranya cantik, bukan. Amalan yang baik bukan juga. Ya, orang yang bertakwa si Allah itu ialah mereka yang mana ibadahnya itu menjadikan mereka lebih hampir pada Allah. Ibadahnya itu menyebabkan mereka lebih dikasihi manusia. Ya. Buktinya, ya, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang mana mendirikan solat, orang yang menjagakan solat itu, sesungguhnya solat itu mencegah seseorang daripada melakukan kerosakan dan juga kemungkaran. Apa lagi? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kamu berpuasa seperti mana umat-umat terdahulu berpuasa. Supaya apa? La'allakum tattaqun. Moga-moga dengan puasa yang kau buat ini menjadikan engkau ni hamba yang bertakwa. Jadi setiap ibadah itu dia beri kesan kepada kita. Kalau ibadah itu tidak memberi kesan, bukan salah ibadah, tapi kita yang salah.
Bila ke mana kita solat, kita buat maksiat. Kita solat, kita mengumpat. Kita solat, kita juga melakukan kerosakan. Bermakna bukan solat yang salah, kita yang salah. Sebab solat itu menjanjikan orang tu jadi baik. Tapi kalau kita semayang tak baik, kita jadi orang baik, bermakna bukan semayang tu yang salah, kita. Jadi kita kena cek balik hati kita. Kita kena cek balik diri. Apa masalah aku ni? Aku kan buat semayang rajin, tapi dalam marah orang, pali orang, hadir orang, fitnah orang pun rajin juga. Jadi apa masalah aku? Rupanya hati kita ada masalah sebab kita tidak pernah melihat orang lain dengan pandangan mata lebah. Kita melihat orang lain dengan pandangan mata lalat, iaitu kita mencari keburukan orang berbanding kita mencari kebaikan yang ada pada diri seseorang itu. Ya, itulah tuan-tuan. Tengok menarik kan tajuk ni tentang dosa besar ini, supaya kita lebih faham. Jadi kita dah tahu tentang dosa-dosa besar, bahawa kita tahu bahawasanya bukan mudah. Ya, semua dosa tu kita anggap sama, tak sama, dan pengertian pun berbeza. Ya, jadi bila kita tahu tentang dosa-dosa besar, kita nak buat satu dosa pun kita fikir banyak kali juga, tak? Ya, jadi insyaAllah tuan-tuan, pada kuliah akan datang kita akan masuk pada dia punya huraian seterusnya tentang orang yang melakukan dosa besar ini sebenarnya dia tidak memiliki iman yang sempurna. Sungguhnya apa yang baik itu kepada Allah SWT, sebarang kelemahan dan kekurangan saya mohon ampun dan maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma wa arzuqna al-fahma wa amalan maqbula. Allahumma ja'al jamal hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحان الله سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.